Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang bersama-sama kita pada pagi ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita ucapkan puji dan puja kita, selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sharekan dulu majlis kita ini, dilinkkan dengan grup-grup WhatsApp kita ataupun sharekan di Facebook kita, dan boleh juga tag kepada rakan-rakan kita sebelum kita mulakan kapsul 15 minit kita pada pagi ini, insya-Allah. Untuk kita bincangkan berkenaan dengan hadis Syama'il Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk tambahkan kenal kita, tambahkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, sama-sama kita menyebut, banyakkan menyebut akan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita kepada baginda. Sama-sama kita selawat, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnia daripada Allah Taala, diutuskan kepada kita seorang rasul untuk menyampaikan kepada dakwah seruan risalah Allah Taala, agar hamba-hamba Allah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beragama dengan cara yang dibawa oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu yang baginda dapat daripada Allah Subhanahu wa taala
untuk disampaikan kepada kita supaya kita dapat jadi hamba yang benar-benar bertakwa, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga beriman dengan segala perkara ghaibiat, dengan akidah yang kukuh, dengan kehidupan, cara hidup bersyariat, dengan menjaga hukum hakam, pantang larang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itulah tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita semua. Maka jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah akan perasaan syukur itu kerana dibangkitkan sebagai umat Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang bersama-sama dengan kita. Pagi ni kita sambung. Saya tulis di dalam caption tu siri yang keempat sebenarnya. Siri ketiga, tapi sebenarnya hari ni siri yang keempat. Hari ni hari Khamis, alhamdulillah. Ya, saban hari, hari demi hari, umur kita meningkat. Dan sebenarnya semakin pendeklah. Ya, semakin dekat kita dengan tempoh ataupun ajal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun begitu, kita telah sampai kepada kita akan ilmunya para ulama yang mereka ambil daripada para guru, para masyayikh, sehinggalah sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada hari ini dapat beriman dengan iman yang kita kecapi adalah berkat daripada guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, para tabi'in, tabi'in, para sahabat, jasa-jasa mereka, sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memandu kita akan kehidupan agama kita. Jadi syukurlah yang Allah bangkitkan kita di kalangan umat akhir zaman, datangnya bungsu last, tapi masuk syurganya yang paling awal, kerana yang memegang kunci syurga itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi siri hari ini siri keempat. Kita masih berada dalam bab yang pertama dan hari ini kita bahas hadis yang kedua. Hari ini kita bahas hadis yang kedua insya-Allah. Jadi dalam hadis yang kedua ini masih lagi kita berada dalam bab satu, iaitu bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang cerita tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah cerita beberapa perkara berkenaan dakwah Nabi, berkenaan dengan kesederhanaan wasatiyah Rasulullah. Jadi hari ini kita masuk hadis yang kedua insya-Allah. Matan hadis berbunyi begini. Wa bihi ilahi qala haddatsana Humaid ibnu Mas'adat al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-launi idza masya yatakaffa. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih lagi perawi yang sama yang kita dah bahaskan semalam, berkenaan dengan salah seorang daripada khadimnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Nabi, menyediakan bekas wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana keluar daripada tandas. Jadi hidupnya sentiasa bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Hadis yang kedua masih lagi diriwayatkan oleh beliau. Ada satu fawaid yang disebut oleh para ulama kita. Sayyidina Anas ini sebab beliau mula berkhidmat dengan Nabi pada umur 9 tahun. Kalau umur kita ni darjah 3 lah. Budak darjah 3 sebab dia budak. Dia adalah kanak-kanak yang masih kecil. Jadi dalam bab fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kenapa? Ada sebab dia. Kita kena faham yang melatari kepada hadis-hadis ini ada background dia. Ada background dia. Kenapa hadis-hadis tentang fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik banyak riwayatkan? Kenapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang banyak riwayatkan? Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada izzah. Ada haibah. Ya. Kalau bahasa mudah kita sekarang ni ada karisma.
ataupun ada aura yang menyebabkan baginda SAW tidak mudah untuk dipandang oleh orang dengan pandangan secara tepat. Ini nanti kita akan baca juga, akan ada hadisnya. Akan ada hadisnya. Para sahabat yang senior-senior ni, maknanya yang dah dewasa, kerana ada izzah baginda SAW, maka jarang sekali para sahabat dapat menatap tepat kepada mata baginda SAW ataupun memandang wajah baginda apabila baginda memandang kepada sahabat. Jadi macam kita istilahnya bertentang mata lah. Bertentang mata. Itu sangat payah dilakukan. Apatah lagi nak tenung. Kan? Nak tenung. Kerana dalam hadis disebutkan, para sahabat, mereka apabila bersama dengan Nabi SAW, mereka lihat wajah Nabi umpama bulan. Ini pun kita akan baca hadisnya. Maknanya sangat berseri-seri. Macam kita tengok bulan tak pernah jemu, tak pernah rasa silau. Maksudnya kalau ada silau tu kita akan alihkan pandangan. Tapi orang yang menatap wajah Nabi ni, Allahu Akbar. Maknanya sangat-sangat indah sahabat-sahabat menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mereka menatap bulan. Tapi bila Nabi pandang ke arah mereka, mereka akan tundukkan pandangan. Mereka tak mampu untuk menatap secara terus. Jadi siapa dia yang mampu menatap secara terus ni? Kanak-kanak lah. Sebab itu Sayyidina Anas, ialah budak kan. Kita pun kalau zaman kita lah, bawa anak-anak kita pergi kuliah, bawa anak-anak kita pergi ceramah masjid. Mudah-mudahanlah ya Allah Ta'ala permudahkan urusan masjid-masjid surau kita untuk dibuka semula insya-Allah, supaya kita dapat imarahkan balik dengan majlis-majlis ilmu secara fizikal lah, untuk hadir berkumpul berjemaah di dalam surau insya-Allah. Doakan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kalau bawa anak-anak pergi kuliah kan, anak kita yang kecil-kecil ni, jaranglah budak-budak kecil ni dia ambil buku nota, dia catat, kan, dia tengok kitab satu-satu kalimah. Itu memang jaranglah. Kita kalau bawa anak kita sendiri pun tak tengok kitab. Jadi anak lebih lagi. Kan, kita bawa anak, kita letak anak kita sebelah. Mungkinlah kita bawa satu mainan, buh kat dia. Kan, kadang-kadang dia minat dengan mainan tu, kadang-kadang dia minat dengan ustaz tu. Maksud minat dengan ustaz tu, dia perhati. Budak boleh kan, walaupun dia duduk depan, dia boleh perhati muka ustaz tu. Perhati muka ustaz. Nanti saat lagi balik rumah dia cakap dengan ayah dah. Kan, ayah nampak tak ustaz tadi tu? Kenapa pula ustaz tadi tu? Dia waktu dia bercakap tu, bulu hidung dia terkeluar. Sudah, bulu hidung terkeluar, anak kecil boleh nampak. Sebab apa dia boleh nampak? Sebab budak memang dia memerhati. Dia kerja dia memerhati. Jadi hadis-hadis tentang fizikal Nabi SAW ini banyak diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Kerana waktu tu baru umur dia 9 tahun dan ke atas lah. Maksudnya masih kanak-kanak ataupun remaja. Jadi beliau tidaklah seperti sahabat-sahabat yang senior yang apabila Nabi pandang saja mereka akan tunduk. Jadi tak mampu untuk tenung baginda SAW kerana haibah, kerana karisma yang ada pada diri baginda SAW. Baik, kita baca hadisnya 5 minit lagi insya-Allah. Simple saja. Sekurang-kurangnya kita tahulah, kita kenal lah kan sahabat agung ni, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenallah dengan para sahabat. Bacalah para manaqib mereka supaya kita kenal orang-orang yang berada di belakang baginda SAW dalam mengembangkan agama ini. Mereka, jasa-jasa mereka sangat besar. Jadi kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW kana rab'atan, orangnya bertubuh sedang. Bertubuh sedang. Jadi sederhana kita dah sebut semalam lah, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dalam sebahagian para masyayikh sebut, baginda SAW ni apabila berdiri dengan orang tinggi, baginda akan nampak lebih kurang, maknanya rendah. Apabila baginda bersama dengan orang yang rendah, baginda akan kelihatan tinggi. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orangnya tinggi, masya-Allah. Kalau berdiri dengan kuda sama tinggi. Kita kalau nak naik kuda, kena panjat tangga kan. Kena panjat tangga. Jadi Sayyidina Umar tu orangnya cukup tinggi. Tapi bila bersama dengan Nabi SAW, nampak lebih kurang. Itu special yang ada pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Orangnya sedang. Maknanya sederhana,
tidak akan dilihat berbeza dengan uruf. Maknanya keadaan yang baginda bersama dengan siapa yang baginda bersama, baginda akan dilihat tidak ada terlalu, istilah kita apa ya, terlalu kontra lah, terlalu berbeza. Kan kalau kita yang kecil macam kita orang Melayu berdiri sebelah orang Arab lah, kan macam tu, orang tu tinggi, kan tinggi, jauh sangat bezanya. Kita ni atas kepala kita ni, bawah bahu dia orang, kan, maksudnya begitu, nak kena dongak cakap dengan dia. Jadi macam tu. Tidak keadaan begitu pada junjungan besar Nabi SAW. Orangnya sedang, bertubuh sedang, sederhana, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Baginda SAW bertubuh baik, maknanya badan fit, bagus, maknanya gemuk pun tidak, kurus sangat, kurus keding pun tidak, badannya sedap-sedap. Kalau nanti ada sampai part-part dia, tangannya sesuai dengan badan dia. Kepalanya pun ada setengah orang badan kecil, kepala pula besar, nampak tak cantik juga. Jadi setiap yang ada pada fizikal baginda SAW itu sedang-sedang dan semua nampak perfect lah, baik. Rambut baginda SAW tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Ini pun kita dah cerita semalam. Kalau kerinting yang gulung-gulung-gulung macam Afrika tu, jenuh juga. Ataupun yang straight, terpacak macam orang Korea pun tidak juga. Jadi ikal mayang, cantik rambut dia. Rambut ikal mayang ni cantik lah. Kulit baginda SAW putih kemerahan. Yang ini ada ta'liq sikit. Di sini disebutkan asmarul laun. Asmarul laun. Asmar ni kalau kita buka kamus, dia brown, coklat gelap. Tapi dalam terjemahan Al-Fadil Ustaz Faiz Abidin ini, beliau tulis putih kemerahan. Sebenarnya tepat. Ini menunjukkan beliau orang yang mengaji lah. Sebab kalau semata-mata buka kamus, kita tak rujuk kepada syarahan para ulama, hadis ini tak boleh sebahagiannya diambil secara direct, sebab nanti dia akan terpisah dalam hadis-hadis yang lain menyatakan kulit Nabi ni kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Sebahagian masyayikh kita kata sama dengan color kuku kalau dipicit. Ni kuku kan, kuku kita tu ada darah dalam tu, kita cuba try picit. Jadi dia kan putih sikit macam tu kan, tapi putih-putih merah tu, putih-putih merah. Jadi itulah warna kulit baginda SAW. Cantik sangat. Cantik sangat. Ada sebahagian orang ada putih, kan, tapi putih dia ada masalah sikit. Jadi kita kata Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullah taala, bila membahaskan tentang kalimah asmar ini, kita kena balik semula kepada cara memahami sebagaimana orang Arab faham. Jadi Sayyidina Anas sebutkan kalimah itu asmar. Kenapa disebut asmar? Brown, coklat gelap. Sebab nak membezakan sebenarnya. Tujuan dia nak membezakan. Sebab ada putih, abyad. Kalau putih, bahasa Arab, abyad. Kalau putih yang abyad, digunakan kalimah putih, akan ada yang tidak dapat membezakan putih itu putih yang mana. Sebab putih ni ada banyak. Ada putih penyakit, yang kita panggil apa? Albino, albino, kalau tak silap saya lah. Albino. Yalah, betul lah. Lampu kereta tu selalu warna merah, lampu brake tu. Kalau yang putih semua tu dipanggil lampu albino. Yalah. Jadi ada putih penyakit. Ada sebahagian, kalau kita tengok kadang-kadang drama-drama Mexico ke apa ke, orangnya putih, tapi putih kulitnya pula ada bintik-bintik. Ataupun sebenarnya kulit dia taklah putih mulus. Taklah putih mulus. Nanti kita akan baca. Nabi SAW kulitnya adalah putih mulus. Maknanya tak ada, bukan berbintik-bintik apa semua, tidak. Memang cukup cantik. Jadi digunakan kalimah asmar bukan membawa maksud kulit Nabi coklat gelap, tapi untuk membezakan putih itu adalah makna putih yang mulus. Digunakan kalimah asmar. Itu cara orang Arab untuk membezakan dua jenis putih. Dan terakhir dalam hadis ini disebut, apabila baginda SAW berjalan, sedikit condong ke hadapan. Kenapa Nabi jalan condong ke depan? Dalam hadis yang lain disebut macam orang turun bukit. Kata para ulama, kerana Nabi SAW berjalan laju.
Jalan condong ke depan tu macam tu berjalan. Jalan macam ke depan. Kata para ulama psikologi, ya, orang yang berjalan laju ini adalah orang yang bermatlamat. Ya, jadi baginda SAW tak suka buang masa. Kalau kita nampak ada sebahagian orang memang tahu-tahu sini dah hujung blok dah. Bila tanya kenapa, sebenarnya ana ada banyak hal lagi nak selesaikan. Dalam to-do list hari ni ada 5 benda nak kena selesai. Kalau jalan lengah-lengah, lepak-lepak, itu namanya buang masa. Jadi baginda Nabi SAW berjalan laju. Orangnya jalan laju. Ini pun akan ada perbahasan insya-Allah dalam hadis-hadis yang akan datang. Cuma kita nak petik sedikit, hikmahnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh dengan motivasi, dan orang yang maknanya full motivated ini, orang jalan laju ni orang yang dia ada matlamat yang jelas di hadapan mata dia. Hari ni aku kena selesaikan 5 benda. Tak ada masa untuk aku buang masa. Kan macam iklan TV itulah. Anda fikir saya ada masa untuk pening kepala? Kan? Saya ada masa ke untuk pening kepala? Tak ada. Maksudnya apa? Ya. Benda-benda ini akan mengganggu saja untuk kelancaran. Termasuklah berlengah-lengah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan sedikit condong ke hadapan itu kerana jalannya laju. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selesai kapsul 15 minit kita siri yang keempat pada hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi esok untuk menyambung siri yang kelima, bab 1 hadis yang ketiga insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam wa azza wajal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.